Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita ke podcast Sorak Media. Salah. Sorak. Tak apalah kan, kau cakap je lah. Kau cakap je lah. Kita pakai yang tu je. Bersama aku Kai. Dan aku Syazwan. Dan aku Syekal. Kita akan sembang pasal borak pasal bola sepak tempatan. Kita masih lagi on the way ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan perlawanan Piala AFF 2023. Sebab perjalanan masih jauh, kami terus memanfaatkan masa yang diberikan oleh Tuhan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara bermanfaat kan. Betul. Seperti borak kosong macam ni. Betul. Memang sangat bermanfaat lah pada aku kan. Kita nak bercakap tentang isu semasa sekarang ni. Isu semasa. Kita pun meraihkan Syekal yang dah lama tak bersama dengan Sorak Media. Okey, kita tengah memotong sekarang ni. Tapi walaupun bagaimanapun kita still fokus dalam perjalanan kita sebab Syazwan yang akan drive. So aku yang akan banyak cakap. Kita cerita pasal ni lah, Badrul Batiah. Disebabkan negara kita ni sedang hangat. Kita nak mengharungi satu pilihan raya negeri di beberapa buah negeri Kelantan. Tapi rupanya perkara ini efek juga bola sepak kita. Ya, perkara yang sangat-sangat tidak disangkakan. Aku yang mula-mula bila dengar berita Badrul Batiah retire, kita tak tahu kan. Aku memang tak tahu. Aku memang tak ada hint langsung lah, orang kata. Memang kosong lah. Hint dia ni nak bertara buat apa? Nak berniaga ke? Nak fokus keluarga ke? Nak balik Kedah ke? Tak tahulah kan. Aku mula ingat dia nak berniaga kan, Char Kway Teow ke apa ke. Aku mula ingat gitu. Gaji 80,000 tak cukup ke nak jaga Char Kway Teow ni? Macam aku ingatkan dia keluar daripada Sabah untuk balik kepada Kedah. Balik Kedah untuk main dengan Kedah. Tak tahu pula dia tiba-tiba nak macam ni. Tapi sangkaan kita semua meleset kan. Memang jauh meleset betul. Jauh meleset. Tapi ada hint-hint dah selepas tu. Aku tengok hint daripada Pak Long, Hafiz Ahmad. Betul. Dia tak cakap siapa, tapi dia cakap seorang player bola sepak ni nak jadi YB lah, nak bertanding. Rupa-rupanya nak bertanding PRN kali ni. Aku dengar pun terkejut dan juga bangga lah. Bangga kau bangga? Kenapa kau bangga kan? Banggalah sebab dia orang kata memberanikan diri menceburi bidang yang bukan bidang dia lah. Ingat senang ke nak jadi YB ni? Senang ke? Nak bertanding ni, nak kena bercakap lagi, dia adalah wakil Perikatan Nasional, kena berceramah tau, kena pakai ketayap. Kau ingat senang ke nak berpura-pura ni? Ustaz Badrul. Ustaz Bad. Maafkan saya, bukan berpura-pura, mungkin itulah sebenar dia. Dalam padan nampak lain tapi buat padan insya-Allah dia kena jadi pak lebay lah. Kena jadi kena ni sikit lah. Tapi dia memang dah dalam atas padang pun dah tutup aurat. Aku rasa dia masih dah ke arah Islamik sikit. Maksudnya dia Islam dia ada Islam ni, ada yang Islam yang tiga suku atas nama. Ada Islam yang bukan Islam. Ada IC. Apa kalau Kristian yang Kristian pula, apa aku nak cakap ni sebenarnya. Dia practitioner. Practitioner Islam dengan ada yang tak practitioner Islam. Betul. Agama lah, macam-macam agama. Ada yang dia ada agama tapi dia tak practice agama dia. Macam yang Badrul ni kita nampak dia memang orang yang practice lah agama Islam tu dengan baik, tutup aurat. Lepas tu dia mengetuai pasukan dia seorang khalifah, pemimpin YB. Itu cara YB Badrul Batiah. Itu dia kriteria untuk menjadi seorang YB. Ya, betul. Tapi ini still lagi satu yang mengejutkan lah. Sebab dengan cerita kat mana kan dia punya ni? Dia nak bertanding dekat yang mana? terbaru ni katanya kat Don Gurun, tapi tak pastilah. Don Gurun. Kena tunggu penamaan calon lah kan. Tapi buat bahasa ni dekatnya mungkin di Don Gurun lah. Ataupun Bukit Serambai kan. Bukit Serambai. Serambai ke Serambau? Serambau. Tak pastilah tu. Tapi yang pastinya di Kedah lah. Kedah. Itu je lah yang perlu tahu. Tak perlu tahu kot geografi dia dekat mana. Yang tu confirm, Kedah tu confirm ya semua. Penting dia bertanding lah, itu je lah. Dia bertanding.
Itu pun dah sesuatu yang mengejutkan lah. Tak kisahlah dekat mana pun, tapi bila seseorang player bola sepak bertanding dekat menjadi YB ni, itu sesuatu yang rare. Tak Sejarah menunjukkan apa kan? Sejarah, kau jangan cakap sejarah kat aku kan. Sejarah patutnya fans Perak yang lebih tahu. Oh ya. Wang aja dia tolak kat aku dapat sejarah ni. Sejarah menunjukkan wakil bola ni pernah ada banyak kali dah. Beberapa orang lah bertanding di pilihan raya dan semua kalah. Super konsisten kalah. Sebagai contohnya Socian pernah bertanding Kampung Baru ya kot. Ada geografi kau fail. Kau tak perlu nyatakan tempat KL tu. lah KL yang baru yang PRU hari tu dekat lembah pantai pun bekas main bola negara kalah juga. Weh. Balik ini biasa berlaku biasa berlaku. Ini memang sesuatu yang dijangka Aduh. Cakap sikit kan? Okey. Okay, maafkan saya. Kita dah habis part sejarah tadi Part sejarah tadi. So maksudnya ini sesuatu yang rare lah. Konsekuen. Belum lagi. Belum konsekuen. Situasi aku nak sebut situasi. Tapi ada satu headline berita lah. Dia mengata Badrul Batiar ni sanggup meninggalkan gaji 80,000 sebulan. Bila dia announce macam tu, persoalan semua rakyat Malaysia ni terjawab. Siapakah player yang dibayar harga 80,000 tu? Sebab sebelumnya orang ingat Faisal Alim lah, player JDT lah. Rupanya bukan. Player JDT bukan 80,000 Bukan. Kau dusta ke apa dia? Bukan. Badrul Batiar je player 80,000. Tapi tak apalah, Badrul Batiar memang layak lah sebab player lokal. Player import mungkin lebih 80,000. Player lokal, siapa sangka Badrul Batiar daripada Sabah yang dapat gaji 80,000 sebulan. Tapi tak apalah, dia memang seorang legend. Dia legend. Tapi dia bukan status player kebangsaan. Sepatutnya bekas. Dia bekas lah. Sepatutnya dia tak boleh lah. Ini memang rezeki dia lah. Bukan tak boleh sepatutnya kan. Tak baik pula kan. Tapi itu memang rezeki dia. Nak buat macam mana kan. Tak apalah tu kan. Tapi yang penting kalau dia dapat menang Don ni, dia akan gaji 80,000 tu mungkin boleh top up balik lah. Berapa je gaji Don ni? Tak mahal macam tu lah. Tapi apalah sangat gaji jika dibandingkan dengan tanggungjawab untuk menjadi perjuangan. Pada pandangan korang lah kan. Apa yang menyebabkan Badrul Batiar ni ambil tindakan untuk beralih kepada portion yang lain lah, daripada pemain bola sepak beralih pergi kepada menjadi YB. Lambat sangat tu nak fahamkan kita orang tu. Macam mana? Okey guys, silakan dulu. Aku rasa ini memang perjuangan dia lah. Perjuangan dia untuk berkhidmat untuk masyarakat. Dia pun dah di usia yang sesuai untuk bersara, dan aku rasa dia nak bersara dengan dengan kejayaan. Dia nak record dia cantik, dia punya CV dia cantik. Dia bersara time dia masih lagi on top lagi lah. Bukan bersara sebabkan performance tak okey. Dia nak jaga tu. At the same time dia nak pergi berjuang. Dia mungkin ada misi dia sendiri, misi peribadi dia. Mungkin selama hari ni dia memang dah banyak buat groundwork dekat belah bawah yang kita tak tahu kan. Sebab nak jadi YB ni kan dia kena mesra rakyat. Betul. Takkan tiba-tiba orang luar datang tempat kau nak jadi YB, biasanya kalah. Tapi bila Badrul ni confident yang dia berhenti bola terus jadi YB, terus bertanding, Captain BB. Macam dia confident boleh menang. Maksudnya kau rasa dia ada preparation ke sebelum tu? Aku rasa dia dah buat kerja awal lah. Dia buat kerja awal. Mungkin dia dah buat kerja belakang tabir, menolong jentera-jentera belakang je lah. Sebab dia main bola dia tak boleh tunjuk benda ni semua kan. Tapi untuk orang yang mungkin dalam parti dia tu mungkin dah kenal dia. Dia pun mungkin okey lah, boleh jadi calon lah dia dekat sini. Ataupun dia dihantar ke kawasan yang susah menang. Boleh juga. Itulah macam kambing hitam. Biasalah dalam politik memang ada kambing hitam sikit. Tapi pada pandangan aku lah,
selain dia daripada passion dia sebagai pemain bola sepak, mungkin dia dah ada team kot. Dia dah create team untuk bahagian politik ni, dia dah ada team dia. Macam korang cakap tadi, dia ada kerja-kerja belakang takbir. Mungkin team-team dia yang buat, dia arahkan team-team dia yang buat. Mungkin lah pada pandangan aku lah. Pandangan aku kita kena masuk sini. Ni. Ni. Kita kena masuk ni. Ah. Kita lepas ni. Jangan terlepas je simpang. Borak-borak sampai Singapura kan. Tapi itulah, aku tengok dia macam terlalu confident lah untuk bertanding terus. Dia patut, bukan, aku tak boleh nak cakap patut tak patut. Benda ni high risk high return. Dan kita tak tahu perjuangan dia, apa objektif dia, apa dia punya kemahuan kehidupan dia. Macam kita orang luar ni, kita tak tahu pun, kita tak ambil pot pun pasal politik sangat. Kita macam tengok risiko lah untuk dia kan. Tapi mungkin dia dah calculate risiko tu. Atau risiko tu mungkin dia dah calculate sebab dia bakal mewakili PN di Kedah. Risikonya mungkin, kemenangan mungkin tinggi sikit lah. Oh ya? Jika dibanding kalau dia bertanding dengan kemelut PN sekarang dekat Kedah, kau rasa dia akan efek tak dengan dia punya? Oh tak, aku rasa dia akan lagi tinggi chances dia untuk menang di Kedah lah. Lagi tinggi? Ya. Kita boleh tahu tak siapa yang sekarang calon dekat Kedah? PN lah pegang? PN. Maksud aku gurun tu, tempat yang dia bertanding tu. Tak, PH. Kau dah check lah? Kau Jangan jangan paratau. Sebelum ni katanya lah kalau dia bertanding di Gurun ni tempat ni dikosongkan oleh speaker Dewan Rakyat Negara sekarang. Dikosongkan? YB Johari. Betul. Okay. Dia PH. Dia bukan PN. So mana Badu Batia mungkin dia hantar ke tempat yang orang PH pegang lah. Bukan kambing hitam lah, tapi bukan cabaran lah pada dia ya. Maksudnya calon sekarang PH. Yes. Calon yang jaga sekarang. Ya. Dan calon tu berwibawa ke dia macam so-so? Apa yang tak berwibawa? Dia kosongkan kursi tu untuk jadi speaker dewan. Oh ya? Ya. Oh, maksudnya kursi tu kosong sebab dia jadi speaker dewan. So sekarang kursi tu tak ada siapa pegang lagi lah. Mungkin anak dia akan bertanding kat situ lah raya bulan 8 ni lah. So untuk PH ni dia letak siapa untuk calon anak dia? Oh, anak dia. Aku macam bodoh pula buat politik ni. Ke akan ada plot twist. Contohnya macam dia bertanding untuk tempat yang memang PH pegang, and then dia kalah, and then sebenarnya dia nak balik Kedah. Dia nak main Kedah. Mungkin boleh juga tu kan. Itu pun ya juga. Dia nak, sebenarnya itu tujuan utama dia juga. Antara faktor nak jaga hati penyokong Sabah kan. Dia buat deal siap kan, kerajaan negeri kan. Nampak dia punya plot twist tu. Kerajaan negeri, kalau aku kalah raya aku masuk 3 Kedah boleh ke? Itu pun ya juga. Aku rasa antara faktor dia nak jadi YB sebab dia nak balik Kedah, dudukkan dekat dengan family. Lepas tu dia nak mencuba nasib lah. Cuba nasib menjadi in fact of perjuangan dia. Instead of perjuangan, dia nak mencuba nasib lah, tukar career dia sebagai YB, daripada player bola kepada YB. Tapi kalau dia tak perform, tak boleh pergi juga buat politik ni, mungkin dia akan main dengan Kedah. Mungkin kan. Apa pun kita sama-sama doakan dia berjaya lah. Tapi daripada segi career, kewibawaan dia, kau rasa boleh ke tak? Boleh pergi jauh lah dia sebagai seorang YB Bad. Oh lama YB Bad YPB. YB. Triple B. Y double B. Y triple B. Y triple B. YBBBB. Yeah. DBSK. Aku rasa boleh kot sebab dia adalah seorang kapten kan. Kapten ni ada pembawakan kepimpinan. Khalifah tu lah tadi. Aku rasa boleh. Macam aku lebih prefer dia teruskan kerjaya dia dengan main bola lah. Kalau macam nak bantu rakyat ni dengan berbagai cara, tak semestinya nak jadi ahli politik kan. Kau nak jadi YB betul, itu pun ada point juga. Betul juga, nak bantu rakyat ni tak semestinya kau kena jadi YB. Kau jadi
Malas lah. Pemain orang biasa jadi ustaz ke, jadi ustaz pun boleh tolong orang juga. Ustaz Bibi. Ustaz Bibi. aku nak sebut ustaz yang tu tapi tak apalah. Tak sabar lah nak tengok Badu Batia pakai kopiah bagi ceramah. Aku nak dengar lah kalau ada. Dia mesti akan bagi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kenalah, wajib lah. Dia gitu lah, bukan lima dia. Wajib lah yang tu. Last sekali mesti dia akan cakap, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ni dah lain dah ni. Yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Dia mesti ayat itulah. Itu ayat biasalah. Tapi dia punya poin-poin tu biasanya memaki-maki orang. Biasa dalam politik adalah. Ceramah politik lah. Kita tak cakap dia, kita cakap YB Bad. Ya. Orang lain lah. Kalau lah betul dia akan jadi YB kan. Kalau rezeki dia jadi YB, aku harap dia jadi seorang politik yang tak memburuk-burukkan orang lain lah. Dia fokus dengan perjuangan dia untuk bantu rakyat tu je. Betul-betul. Kita harapkan dia menjadi ahli YB yang bijak lah. YB Bad yang bijak, yang fokus untuk meningkatkan hidup rakyat, memperbaiki hidup rakyat, meningkatkan ekonomi kita, membantu rakyat. Tu lah kan. Juga mungkin boleh buat padang baru lah, kat Don baru. Dan tu lah, dia pun mungkin jurucakap kepada scene bola sepak dekat Malaysia ni lah kan, bila dia jadi YB. Sebab dia yang akan duduk dalam Dewan Rakyat, Dewan Parlimen nanti kan, InsyaAllah kan. Don Dewan Rakyat lah. Kalau tiba-tiba dia perform kat Don, masuk Parlimen, siapa tahu. Menggubal akta ke tak? YB Bad, YB triple B. Yes. Terus pergi World Cup. Mungkin dengan buah fikiran YB Bad, kita akan lebih pantas ke World Cup. Win. Bukan 20-30 dah lah. Bukan 2030, 2026. Awal 4 tahun. Hidup YB Bad. Ya. Hidup YB. Itu mungkin boleh terjadi. Tapi untuk buat masa sekarang, sebabkan dia bertanding Don, mungkin atas kapasiti dia sebagai player bola sepak, mungkin kat kawasan dia akan bina padang yang lebih banyak. Boleh masuk manifesto lah tu. Itu mungkin salah satu manifesto. Tak dapat padang, Dia boleh fokus pada belia-belia kat situ. mungkin dia ketua belia lah, ketua pemuda PN lah. Kan? Calon Kat gurun. Gurun lah. Okey ke? Tapi kewibawaan tu kita tak persoalkan lah. Sebab YB Bad kan, dia pun khalifah, ketua. Dia pun khalifah Baca doa, InsyaAllah boleh kan. Sebab jadi wakil rakyat PN ni, dia kena hadis sahih. Kena hafal sikit. Kena hafal sikit lah dari Sayyidina Umar semua. Jangan Bagi contoh sikit kan waktu cakap tu kan. nanti kan susah. Bukan susah, apa orang lah Senang-senang nak gunakan dia. Senang-senang nak gunakan dia. So dia kena ada ilmu pengetahuan jugalah. Aku yakin lah. Aku yakin lah Badu Batia memang orang yang macam tu. Dia ada lah. Dia ada kat belakang dia adalah bawa. Boleh. Mestilah takkan pergi berjuang kosong-kosong ke. Betul. Mesti Kena ada ada ilmu, isi. ilmu penuh di dada. Apa All the best lah. All the best lah kepada YB Bad, Y triple B. Kita mendoakan dia semoga maju jaya kan. Semoga maju jaya. Kita tak menghalang, walaupun kita sedikit kecewa dan terkejut, tapi kita tak menghalang dia lah. Itu hidup dia lah. Dia kaya, kita tak kaya pun. Kita sembang still sembang. Kita gini juga, sembang juga. Kita tak kaya. Melainkan kalau dia jadi YB, lepas tu dia bagi sebulan 2,000, 20,000 kat kita, lain lah. Itu lain lah tu. Dia kaya, kita tak kaya lah. Tapi sebagai nak cakap kawan pun tak kawan juga. Penyokong fans lah, fans bola sepak Malaysia. Kita support lah apa yang dia buat, apa yang dia perjuangkan kan. Ya, saya support lah. And walaupun
rasa macam tak boleh lagi nak tengok Bud pergi ke arah politik. Tapi nak macam mana, dia itu pilihan dia, kita support lah. Tapi aku rasa possible jugalah kalau dia kalah, dia main kat Kedah. Harapnya harapnya kalah. But Go PH tiba kan. Oh pun hidup YB. YB. Hidup YB. Kau rasa itu sajalah untuk podcast Borak Sorak kali ni. Kalau nak dengar podcast ni boleh dengar dekat Spotify kan. Ya. Kita ada 2 pendengar setia di Spotify. Dua je. Dan kita appreciate diorang lah. Kita jumpa lagi on the next podcast. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.